So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua pada petang ni. So, pada hari ini, saya ditugaskan oleh tuan kita untuk bercerita tentang projek komuniti. Alhamdulillah, setakat hari ini kita ada beberapa projek yang telah kita berkolaborasi dengan komuniti di beberapa tempat lah. Mandakan hari ini kita fokus kepada Sabah saja. So saya bawa rakan kolaborasi yang telah berjaya lah, iaitu Encik Rajipin Kutub, untuk berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk cerita tentang kebaikan. Ini adalah jaringan yang baik pada saya, di mana pihak universiti dengan teknologi yang ada di universiti ini bekerjasama dengan beberapa komuniti yang ada di seluruh Malaysia. So, hari ini kita akan kongsikan spesifik untuk Sabah saja. Okey. Okey. So sebelum saya mula, saya bagi brief info sikit kenapa tanaman organik ni penting. So kalau kita nak bertani, tanah pertanian ni perlu kita gunakan. Kita tak boleh guna tanah industri. Dan majoriti kajian yang dibuat oleh banyak penyelidik mengatakan bahawa kualiti tanah pertanian ni semakin menurun. Kenapa menurun? Seperti bincangkan oleh sahabat-sahabat saya pagi tadi, banyaklah guna racun yang tak betul, guna baja yang banyak. Jadi benda ni telah merosakkan tanah kita. So kita sekarang ni ke arah penjagaan kualiti tanah. Sebab tu tadi mula-mula saya buka tadi, kita buka dengan inisiatif yang dijalankan oleh FPP ni adalah satu inisiatif yang amat saya rasa amat baik, sebab kita sekarang ke arah penjagaan kualiti tanah. Okay? So sebagai maklumat awal, kita tahu bahawa tanah yang ada di bumi kita ni tak banyak yang kita boleh buat bercucuk tanam. Kalau kita tengok hanya 11% sahaja. Jadi inisiatif yang dibuat oleh LPP ni adalah satu inisiatif yang sangat-sangat baik, nak terutamanya masa-masa kita pandemik lah. Jadi kita perlu memfokuskan kepada pertanian berasaskan organik. Kita perlu buat macam ni. Okay? So saya rasa dah banyak dah bercerita pagi tadi tentang penjagaan tanah oleh Dr. Ain, ada Dr. Profesor Madia, Dr. Nurida cerita pasal mana nak jaga tanaman. Okay? So kita jaga tanah, jaga tanaman penting juga, tapi dalam masa yang sama kita kena juga membuat pengurusan sumber manusia dan kita kena memasukkan teknologi baru di dalam sistem kita. Macam mana kata Dr. Martini tadi, kalau kita nak fokuskan kepada organik saja, mungkin hasil akan menurun. Jadi kalau kita nak pastikan kita tanam organik dan kita ada satu hasil yang baik, kita kena gunakan teknologi baru yang kita rasakan boleh membantu petani untuk maintain hasil ataupun boleh tingkatkan hasil. So sebab tu saya nyatakan di sini bahawa gabungan kaedah yang ada ini, terutamanya saya rasa banyak penyelidik yang ada di UPM telah ada banyak teknologi yang ada, yang kita boleh kongsikan dengan komuniti. Dan bila kita gabungkan semua kaedah ni, sama ada pengurusan sumber manusia, teknologi baru, bagaimana nak urus tanaman, tanah ni, insyaAllah kita akan dapat hasil yang optimal. So yang ni yang kita cuba kongsikan dengan komuniti. So untuk bahagian saya share sikit berkenaan dengan biostimulan. Apa teknologi yang kita boleh kongsikan kepada komuniti lagi. Okay, so ini sebagai orang kata perkongsian lah. So kalau boleh untuk orang kata tanaman organik, fokuskan kepada penggunaan bahan-bahan organik macam yang sahabat-sahabat saya share untuk tadi. Dan penggunaan biostimulan ni adalah daripada bahan organik dan ianya tak boleh bekalkan nutrien, tetapi apa bagus dia boleh merangsang pertumbuhan pokok tu melalui contoh dia, pokok ambil nutrien boleh jadi lebih baik dan sebagainya. Okay, so yang ni saya share teknologi je, ada banyak teknologi lagi. Okay, so yang ni salah satu teknologi yang kita boleh
bersama-sama dengan komuniti terutamanya di Sabah. Okay. So untuk biostimulan dan bahan pembaik kulit tanah, kita ada macam-macam. Kita ada dalam bentuk baja organik macam kompos. Okay. So kita boleh juga campurkan kompos kita ni dengan mineral. Mineral ni bukan baja kimia lah, tapi daripada batuan dan sebagainya. Kita boleh buat ekstrak daripada batang pisang contohnya. Dia akan hasilkan satu larutan macam ni yang ada secara kimianya kita panggil sebagai phytochemicals. Dalam ni ada macam-macam barang lah yang boleh digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan pokok. Okay, so yang ni pun kita ada teknologi dia DUPM, dan kita boleh guna juga bahan-bahan asas. Yang ni adalah asid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kat kedai pertanian, dia jual sebagai potassium humate. So DUPM juga kita ada teknologi ni yang kita boleh kongsikan dengan komuniti di Sabah, yang kita boleh transfer teknologi ni. Okay, so dan benda-benda ni kita boleh bantu tanaman untuk dapat hasil yang lebih baik. Okay, so untuk bahan organik kita share sikit apa yang ada di UPM. Okay, so kalau macam saya kata tadi, baja organomineral, kita ambil bahan organik, kita campur dengan mineral, kita boleh keluarkan baja dalam bentuk pellet boleh, dalam bentuk granula boleh. So yang ni akan membantu pengusaha-pengusaha kita di Sabah untuk tingkatkan pendapatan. Dan dalam masa yang sama kita nak bantu petani-petani yang akan bergerak ke arah organik ni untuk mencapai hasil yang lebih baik di kawasan mereka lah. Okay. So yang ni macam saya kata tadi, kalau nak guna satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Kata nak pakai humid saja, acid fulvic saja, yang ni kolaborasi bersama UPM juga boleh dibuat. Kita ada penyelidik terutamanya di jabatan saya yang kita boleh bantu untuk komuniti gunakan bahan-bahan ni. Okay, so yang tu tak ada masalah. So saya kongsikan sikit apa yang telah kita peroleh dengan penggunaan bahan organik ni. Contoh dia, ini adalah jagung. Yang kosong ni adalah yang kita tak bagi baja langsung. Yang T1 ni adalah kita bagi baja kimia. Okay, kita bagi baja kimia. Tapi bila kita bagi baja organik, kita dapati bahawa pokok kita tumbuh dengan lebih baik. Sebab apa dia tumbuh dengan lebih baik? Saya rasa Dr. Naraini dan tadi Dr. Martini pun dah bagi tahu, penyerapan nutrien tu dalam keadaan bila dia ada bahan organik tu, bila ekosistem dalam tanah tu kita dah jaga, jadi secara tak langsung tanaman kita akan respon dengan lebih baik. So kalau tuan-tuan tengok yang besar-besar ni semua, yang ni 3 ni kita pakai kompos, yang ni kita pakai humic acid, yang ni kita pakai fulvic acid. So benda-benda ni akan membantu kita untuk bergerak ke depan. So kalau berbanding kita pakai baja kimia saja pun, benda ni sangat orang kata kurang baik jugalah. Okay, so kalau kita tengok akar dia, kenapa dia boleh tumbuh dengan baik? Sebab akar dia pun tumbuh dengan lebih banyak. So macam Dr. Martini kata tadi, bila kita dah pastikan bahawa persekitaran tanah kita tu dah terjaga dengan baik, kita dah apa orang kata buat dengan cara yang paling baik, yang ni yang kita akan dapat. Maksudnya akar boleh tumbuh dengan cantik. Okay, walaupun yang kalau tuan-tuan tengok kat sini, yang T1 ni baja kimia, okay, dia dah ada nutrien yang banyak. Okay, tapi akar dia tak boleh tumbuh dengan cantik. Kenapa? Kerana berkemungkinan akan ada kesan yang tidak baik yang telah timbul disebabkan oleh penggunaan baja kimia. Contoh dia keaksidan dan sebagainya. Sebab tu apa orang kata, inisiatif yang dibuat oleh LPP ni untuk bergerak ke arah organik ni adalah satu inisiatif yang sangat baik. Sebab kita akan mampu merangsang pokok secara tidak langsung. Okey, so dalam masa yang sama, yang ni saya kongsikan juga berkenaan dengan uji kaji kita yang kita buat di UPM. Okey, ini kita buat di UPM Serdang. So kalau tengok yang warna biru ni, kalau tengok yang ni lah. Okey, kalau tengok yang ni, ini yang tak ada baja langsung. Yang ni yang kimia. Yang T1 ni kimia. Okey. Dan yang ni yang kita pakai baja kompos saja.
Okay, yang ni kita pakai mikrob saja. So kalau tuan-tuan nak tingkatkan lagi tuan-tuan punya hasil dekat ladang ni, tuan-tuan boleh combine, masuk baja organik dan terus combine dengan mikrob. So kita akan dapat boost hasil kita. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, kalau tengok baja kimia saja, kita boleh dapat lebih kurang 2 tan. Tapi dengan kita memberi baja organik dan mikrob saja, kita dapat hasil lebih kurang 6 tan. Maksudnya pertambahan 4 tan daripada apa yang kita buat menggunakan kimia. Dan itu tak kira dari sudut orang kata harga yang kita perlu jual dengan lebih mahal. So ini yang kita nak cuba promosikan untuk sahabat-sahabat kita di Sabah lah, supaya kita dapat implementasikan teknologi ni. Dan insyaAllah dengan bantuan pakar, macam saya bagi tahu, saya maklum kat sini bahawa Dr. Naraini kita adalah pakar mikrob yang ada dekat sini. So banyak mikrob yang ada di makmal kita, terutama di Jabatan Pengurusan Tanah, yang kita boleh kongsikan untuk kegunaan dia dengan komuniti di Sabah. Okay, right. So selain daripada tu, macam saya cerita tadi, kita akan ada banyak phytochemicals. Ini salah satu contoh lah. Dia ada macam-macam jenis phytochemicals lah yang ada dalam ekstrak daripada bahan-bahan tanaman terpilih yang kita buat. Okay, so bila kita ambil ekstrak ni, pentingnya ekstrak ni adalah untuk bantu pokok kita untuk tumbuh. Kebanyakan ekstrak yang ada, dia ada macam-macam jenis yang saya listkan dekat sini. So ianya bantu pokok kita untuk tumbuh dengan lebih baik. Dalam masa yang sama, ada setengah-setengah bahan yang ada dalam ekstrak ni yang bantu akar kita untuk tumbuh dengan lebih baik. So untuk kegunaan ekstrak ni, kita perlukan nasihat daripada pakar lah. So kita ada pakar daripada UPM yang kita boleh bantu dan untuk bergerak sama dengan pihak komuniti. InsyaAllah kita akan bantu. Okay, so yang ni saya share saja supaya benda ni boleh pihak komuniti ambil maklum lah. Terutamanya sahabat-sahabat kita daripada IPPL ini ambil maklum bidang apa yang selepas ini yang ingin diteruskan kerjasama. Sebab saya tahu ini adalah inisiatif awal dan insyaAllah akan ada inisiatif-inisiatif ke depan yang kita akan jalankan lagi. Okay, alright. So ini saya share sikit kebaikan phytochemicals yang kita buat uji kaji di UPM. So yang ni yang kita pakai baju kimia, T1, T2 ni kita pakai phytochemical saja. Okay, yang ni kita combine. Yang T3 phytochemicals kita campur dengan baju kimia. So secara umumnya dengan pertambahan kalau kita pakai phytochemical saja pun, kita dah dapat tingkatkan hasil daripada penggunaan baju kimia. Sebanyak 13% minimum hasil dia akan meningkat. So kalau kita combine, ada setengah-setengah kawasan mungkin kita nak buat kawasan barrier, macam kata Dr. Martini tadi, akan ada barrier punya zone yang kita nak gunakan. Mungkin kita boleh letakkan sebagai zon penampan ni yang kita nak orang kata letakkan hasil-hasil dia. Yang ni kita boleh pakai teknologi ni. So bila kita campur bahan phytochemicals kita ni dengan baju kimia sikit saja, kita ni kita buat dalam about 20% saja, kita dapat naikkan hasil dia lebih kurang 40%. Okay, so yang ni yang kita nak promotekan kepada kita punya growers organik kita ni, bahawa kita dah ada banyak teknologi yang baru yang kita boleh bantu, terutamanya dekat UPM ni. Okay, so dengan kerjasama kita tak jamin 100% lah. Mungkin dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak dan juga saya rasa pegawai daripada LPP yang positif ni, kita nak terus kembangkan pertanian organik ni di Sabah. Okay, so sebab saya dengan Sabah ni, Sabah is my second home lah. Right. So dalam uji kaji yang sama, kita nak tengok, kita tahu bahawa ada barang-barang yang ada dalam persekitaran kita, terutamanya yang melibatkan jagung. Jagung ni, kemasinan jagung tu adalah satu elemen penting untuk kita jual. So dengan kita menggunakan teknologi yang kita ada ni, kita dapat tingkatkan. Ini kita pakai baju kimia, dia 4.46 kandungan gula dia. Dia minimum sebenarnya dia kena jadi 4.5, baru jagung tu akan jadi rasa sedap.
Okay, yang kandungan gula ni nilai dia mesti 45. Tapi kita pakai phytochemical saja, dia dah jadi 45 dah. Okay, so kalau kita combine lagi phytochemicals kita dengan baja kimia, kita akan naikkan 5.15. So rasa jagung dia akan jadi amat manis lah, manis, lemak-lemak manis, dan benda ni akan apa orang kata membantu kita untuk menjual produk-produk yang kita keluarkan di kawasan kita, right? Okay, so ini contoh tanaman yang kita dah buat dekat glasshouse kita. Yang ni kita pakai orang kata ladies finger ni. Okay, so pokok tumbuh dengan cantik walaupun kita orang kata hanya pakai phytochemical saja, extract. So jagung ni pun, okay, yang saya cerita tadi, ini jagung yang kita buat trial lah dalam kita punya tempat teduh kita. Okay, so dan secara umumnya kita dapat ringkaskan daripada apa yang kita jalankan di UPM ni. Kita tahu bahawa teknologi yang kita ada ini akan memberikan tanaman kita satu tanaman yang sihat. Dan dengan tanaman yang sihat ni, okay, secara tak langsung juga dia akan memberikan kualiti orang kata orang yang makan juga akan jadi lebih sihat. Dan kita tak guna barang yang mahal pun, kita hanya gunakan bahan organik sahaja yang kita boleh dapati daripada persekitaran kita. Seperti mana yang sudah tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa kita tahu bahawa kos baja yang ada sekarang ni disebabkan oleh pandemik ni telah meningkat, saya rasa 20 ke 30%. So sekali lagi saya menyarankan agar kita dapat gunakan teknologi-teknologi yang ada ni, terutamanya yang melibatkan organik ini untuk kita kembangkan dan bantu tanaman kita untuk keluarkan hasil yang lebih optimum. Right? Okay. So untuk teknologi khusus yang saya telah kongsikan dengan sahabat-sahabat kita di kampung Marakau, Ranau, Sabah adalah teknologi yang melibatkan kompos. Okay. So hari ini kita kongsikan teknologi yang kita guna ni, kita telah share ataupun kongsikan pada sahabat-sahabat kita di Ranau, Sabah ni bermula tahun 2015. Okay, bermula tahun 2015. Kenapa kita kongsikan teknologi ni? Sebab kita nak pastikan bahawa komuniti yang ada di kawasan tersebut mampu menjana pendapatan yang lebih baik daripada sisa pertanian yang ada. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa Kampung Marakau, Ranau, Sabah ni dia dekat dengan Kundasang. Jadi banyak sisa pertanian yang dikeluarkan di kawasan tersebut. Okay, so jadi kita buat perkongsian bersama dengan komuniti di kawasan setempat untuk pastikan bahawa ada kebaikan lah daripada orang kata kolaborasi yang kita jalankan di antara komuniti dan juga pakar di UPM. Okay, so teknologi ni yang kita bangunkan secara bersama dengan pihak komuniti adalah kita gunakan kumbang tanduk. Okay, kita gunakan kumbang tanduk. Dan kita telah namakan kompos yang dihasilkan daripada orang kata kita punya perkongsian ni, kita kenali sebagai kompos tersonom. Okay, kita kenali sebagai kompos tersonom. Okay. Okay, so macam mana kita buat kompos tersonom ni? Okay, ini guna kaedah lama. Kita guna kaedah lama So sisa pertanian kita kena kering, lepas tu kita kena kisar. Lepas tu bahan-bahan tadi biasanya kita akan susun ikut lapisan dalam petak kompos. Yang biasa kita buat adalah petak yang bersaiz 4x4x4. Okay, nanti kejap lagi Cik Rajipin akan share lah. Okay, dan selepas tu kita perlu siram dia guna air 50 hingga 70%. So biasa kalau guna teknologi biasa kita hanya pakai cacing ataupun mikrob saja untuk cepatkan proses perebutan tersebut dan sehinggalah kita dapat hasilkan kompos. Tapi dengan teknologi yang kita bangunkan secara bersama dengan pihak komuniti yang ada di Kampung Marakau, Ranau, Sabah,
kita gunakan teknologi yang sama, cuma di pihak komuniti mereka telah bangunkan satu larutan yang kita kenali sebagai larutan pengurai organik. Okay? So dengan larutan ni, kita dapat menternak kumbang dalam kompos tersebut. Okay? Kita dapat ternak kumbang dalam kompos tersebut sehingga kita dapat hasilkan kompos yang lebih berkualiti. Okay? So dan menggunakan teknologi ni, kita akan dapat hasilkan dua produk secara serentak. Sekejap lagi Encik Rajipin akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah produk yang kita dapat hasilkan daripada proses ni. Dan selepas kita dah melalui proses ni, kita akan keringkan dia. Biasanya kita akan keringkan 5 ke 15% kata kelembapan, sebab kita tak nak kompos kita ni rosak, dan selepas tu kita akan boleh jual. Sekejap lagi Cik Rajipin akan kongsikan berapa banyak duit yang boleh dijana daripada sistem yang kita telah bangunkan secara bersama ni. Okay, yang tu saya bagi pada Cik Rajipin lah. Saya rasa yang tu lebih menarik untuk dikongsikan oleh pihak komuniti sendiri. Okay, alright. So yang kita gunakan teknologi yang ada di sini adalah kita gunakan kumbang tanduk. Kita tahu bahawa kumbang tanduk ni dia punya kitaran hidup ni, dia ada satu kitaran hidup lebih kurang 100 hari. Okay? Dan kita perlu gunakan kumbang ni semasa dia dalam bentuk ulat ni. Okay? Semasa dia dalam bentuk ulat, sebab dia akan jadi lebih produktif. So yang ni kita perlukan teknologi transfer daripada Encik Rajipin dan juga pakar daripada UPM sendiri. Okay? So kalau ada sahabat-sahabat kita daripada tempat lain yang berminat untuk turut serta, kita boleh kongsikan. Memandangkan teknologi yang kita guna ni, kita guna satu PES yang ni adalah PES ini PES kumbang tanduk ni. Jadi kita nak kawal benda ni dengan lebih ketat sikit lah, supaya setiap pembangun ataupun yang terlibat dengan penghasilan kompos kita ni mampu menjaga SOP dengan sempurna, dan supaya tidak ada masalah yang timbul disebabkan oleh penghasilan kompos melalui teknologi yang telah kita bangunkan. Okay? So kita telah, selepas kita keluarkan kompos dengan menggunakan bantuan daripada kumbang tanduk ni, dan kita juga gunakan sisa yang ada di persekitaran ranau dan pundasang ni, kita akan dapat hasilkan baju kompos yang sangat baik. Okay? Dan benda ni telah membantu, okay? Produk yang kita keluarkan ni telah membantu komuniti kita, sahabat-sahabat kita di Sabah untuk meningkatkan hasil organik mereka. Saya terangkanlah berkenaan dengan apa deskripsi yang ada pada projek kompos tersonom ni lah. Kita namakan kompos ni kompos tersonom sebab kompos ni adalah kompos terbaik yang kita dapat hasilkan lah setakat ni. Mungkin insyaAllah akan ada kompos-kompos lain lagi yang kita dapat hasilkan selepas ni yang lebih baik, tapi buat masa ni dia is the best yang kita dapat hasilkan. Dan kompos ni kita hasilkan 100% secara organik melalui dengan menggunakan sisa-sisa pertanian yang ada di sekitar daerah Ranau. Okay? Dan ini adalah inovasi daripada komuniti itu sendiri dengan sokongan daripada pakar UPM. So kita amat berterima kasihlah kepada Encik Rajipin yang telah very konsisten, sangat committed dengan pembangunan teknologinya, pembangunan inovasinya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga sahabat kita di Sabah, kita dengan projek kompos tersonom ni, pihak Cik Rajipin dan komuniti telah diberikan geran inovasi oleh Yayasan Inovasi Malaysia dengan amount berjumlah RM150,000. Okay? So sebab tu saya amat berbesar hati untuk perkongsian ataupun kolaborasi di antara komuniti dan juga pakar di UPM ni. Sebab kita dapat bersama-sama untuk menghasilkan satu produk baru, dan insyaAllah benda ni akan dapat kita gunakan secara bersamalah dalam membantu, pertama untuk membantu komuniti kita,
Yang kedua, kita dapat membantu baik pulih persekitaran kita. Okay. So kalau kita tengok penggunaan kompos kita ni, kita dapat hasilkan dan dapat gunakan untuk semua jenis tanaman setakat ni. Okay. Dan ianya adalah selamat dan berkesan untuk kita gunakan. Dan untuk projek ni, kita punya target adalah, saya dah cerita dengan pegawai-pegawai di LPP, apa yang kita nak buat adalah towards Green Valley and Sustainable Farming System, especially in Sabah. Kita nak hasilkan ada satu lembah hijau yang cantik, yang mempunyai jaringan ataupun sistem pertanian lestari yang digunakan, dan ianya adalah di Sabah. Kenapa di Sabah? Sebab di Sabah ada Gunung Kinabalu. Kenapa di Sabah? Kenapa di Sabah Sabah mempunyai satu budaya yang sangat menarik. Okay? So Sabah mempunyai satu, orang kata, kapasiti yang besar lah. Dia ada banyak aset-aset yang kita boleh gerakkan secara bersama, termasuk dalam sudut kerjasama dengan penghasilan produk organik ni. Okay? Okay. So untuk orang katanya kalau nak hasil yang banyak, berapa kos yang terlibat? Okay, saya kongsikan kalau kos yang terlibat untuk hasilkan kompos hanya RM187 je. Okay, RM187. Dan kompos yang kita hasilkan ni, sebab kualiti yang baik ni, kita perlu jual dia dengan harga RM4 ke RM6. RM4 ke RM6. Dan untuk satu petak 4 kali 4 kali 4 ni, kita dapat hasilkan lebih kurang 250 kilo. Dan dalam satu petak ni saja kita dah dapat RM1,000. Dan keuntungan kasar yang diperolehi adalah lebih kurang RM813 per petak. Okay? Dan kita tak perlu nak gaul, kita buat sekali je permulaan, lepas tu kita dah boleh, orang kata, biarkan. Dan kompos yang kita buat ni, hasil dia kita perlu tunggu lebih kurang, tengok keadaan cuaca, di antara 30 ke 45 hari. 30 ke 45 hari je. So dia punya pendapatan dia sangat tinggi. Okay. So ini di antara percubaan yang kita dah buat. Okay. Kita dah cuba dekat sawi, kita dah cuba dekat kobis. Ini semua dekat kundasan kobis, spring onion pun kita dah buat. Dah ada ke Cik Rajip? Tak ada. Okay. Lepas tu kita dah cuba dekat betik juga. Okay. Dekat terung dan dekat ni, orang kata, lada benggala. Okay. Interestingnya, bagusnya untuk lada benggala ni, bila kita gunakan baju kompos kita, biasa kita perlukan lebih kurang 2 bulan, okay, untuk dapatkan hasil yang pertama. Okay, tapi dengan kita bagi baju kompos yang kita hasilkan ni, kita dapat collect ataupun ambil hasil yang pertama tu selepas 1 bulan je. Okay, 1 bulan kita dah boleh collect hasil. Okay. Okay. So yang ni halia. Kita pun buat halia organik. Ini lebih kurang 8 ke 9 bulan. Dan kita juga boleh promote untuk tanaman orkid. Macam sahabat-sahabat kita tahu, Sabah ni dia ada banyak orkid-orkid yang ada di kawasan sekitar kita lah. So ni semua orkid-orkid yang ada yang kita collect di, orang kata, bukan berdekatan dengan kawasan kita. Okay. Dan kita juga test baja kita untuk hasilkan padi organik. Okay, biasa kalau kita buat, kita dapat hasilkan lebih kurang 3, paling banyak 4 tan. Okay. Dan alhamdulillah dengan baja yang kita buat, teknologi dengan bantuan komuniti dan juga pakar ni, kita dapat hasilkan 7 ke 10 tan. Okay, 7 ke 10 tan. Ini akar pokok yang kita dah buat trial lah. Ni baja kimia, ni baja kompos, tu semua. So kita juga buat trial untuk padi bario. Padi bario ni di antara padi yang di antara susah nak tanam lah. Sebab dia tak akan tumbuh kalau ikutkan kita punya sahabat-sahabat lah. Dia kata padi bario ni susah nak tumbuh tempat lain. Dia hanya tumbuh di bario je. Hasil di bario pun tak banyak, lebih kurang saya rasa paling banyak pun 4 tan trial untuk dalam 4 tan setengah lah. Okay. Tapi dengan teknologi yang kita guna, kita dapat hasilkan 8.6 tan untuk padi bario. Untuk Sarawak Wani kita dapat hasilkan 7.5 tan. Okay. Ini untuk kita buat trial untuk
padi-padi yang orang kata tempatan. Macam tuan-tuan dan perempuan sedia maklum bahawa Sabah dan Sarawak ni dia ada banyak padi dalam variety tempatan ni. Dan kita test juga untuk padi biasa, kita test juga untuk padi yang lokal. Dan kedua-duanya memberi hasil yang lebih baik. Okay? Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga, kalau tengok padi lokal ni kita jual sekilo lebih kurang RM10 sekilo, ataupun lebih kurang, ada yang boleh pergi sampai RM15 sekilo. So benda ni akan memberi jaminan lah kepada pendapatan untuk pengusaha pertanian organik kita. Okey, so yang kita telah buat lah untuk gunakan kita punya produk hasil inovasi komuniti, bukan hasil inovasi UPM, hasil inovasi komuniti yang disokong oleh kepakaran daripada UPM. Sebab tu saya yakin lebih banyak lagi komuniti yang ada di Sabah ni yang boleh kita bantu dengan kerjasama ni. Okay, so kalau tengok kat sini, ini kita buat trial di Kundasang. Ini padi kita tadi yang kita dapat 7 ke 10 tan, ini kita buat di Ranau. Ini semua padi yang kita buat trial. Yang ni kalau tengok, ini di Kundasang. Kita guna Kobis. Di Kundasang, Kobis, kita dapat kurangkan penggunaan baji kimia. Kalau katalah ada di kawasan tempat kita tu nak orang kata pakai baja kita akan dapat bantu sahabat-sahabat kita di kawasan tempat untuk kurangkan hasil sebanyak 60 ke 80% baja kimia. So benda ni akan banyak membantu komuniti setempat kita lah.